Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, selamat pagi. Baik, jadi yang ni saya nak buat rakaman lah kepada pelajar yang tak dapat nak yang masih lagi berada di rumah. Okay, baik. Jadi pada kelas kita sebelum ni kita dah membincangkan mengenai um, kepentingan kemahiran dalam berfikir. Okay, jadi pada kelas kita sebelum ni kita dah bincangkan dalam kepentingan kemahiran berfikir ni kita dah masuk dua benda lah, iaitu dalam aspek pendidikan dan juga aspek pekerjaan. Okey, jadi kalau siapa masih ingat lagi, kalau dari segi aspek pendidikan ni, okey, jadi kita boleh lihat ada satu kajian yang menyatakan bahawa kalau sekiranya ada pelajar yang mana dia telah dilatih untuk menggunakan kemahiran berfikir, jadi kalau kita buat perbandingan antara pelajar yang telah dilatih untuk berfikir dengan pelajar yang tak dilatih untuk berfikir, jadi kita akan tengoklah ada kesan yang positif kepada pelajar yang telah dilatih untuk berfikir ni dalam proses pembelajaran dia. Jadi maksudnya dia ni lebih cepat dapat tangkap lah ataupun pick up semasa belajar kalau dibandingkan dengan pelajar yang tidak dilatih tadi. Dan sebenarnya kita boleh tengoklah sebenarnya kemahiran berfikir ni juga dia dapat membantu untuk seseorang pelajar menguasai pengetahuan yang telah dipelajari. Sebab kadang-kadang kita tengok uh, cara kita dapat pengetahuan ni bukan hanya melalui hafalan, tapi caranya adalah kita kena apa kuasai juga dengan menggunakan kemahiran berfikir. Sebab macam contoh kalau kita nak buat matematik semua tu, kita kena hafal tapi kita kena fikirlah macam mana kita nak cari jalan untuk nak dapatkan jawapan tu, kan? Okey, baik. Itu dari segi pendidikan lah telah kita bincang pada kelas sebelum ni. Okey, seterusnya kalau dari segi pekerjaan pula, kita tengok sebenarnya kemahiran berfikir ni dia boleh menentukan kualiti kerja lah. Dan kalau kita tengok hari ni ramai orang yang apa masuk universiti. Jadi maksudnya kalau kita kata masuk universiti ni dia bukanlah satu benda yang ajaib ataupun maksudnya benda tu dah jadi benda yang normal. Sebab hari ni ramai orang yang berjaya masuk universiti dan ramai orang yang dapat degree. Okey, jadi kalau kita tengok disebabkan orang sekarang ni dah ramai pandai, jadi persaingan untuk nak mendapatkan pekerjaan tu sangat tinggilah. Dan untuk kelayakan akademik yang kita ada ni dia tak memadai. Sebab kadang-kadang macam contoh kalau kita majikan, okey, macam kata uh, dekat dalam kita punya nak cari pekerja, okey, kita buat interview untuk nak cari pekerja. Okay, katakanlah kita ada dua orang yang datang interview. Seorang dia mendapat 4 flat dalam peperiksaan ataupun semasa dia belajar dekat degree. Okey, lagi satu seorang lagi dia ni dapat 4 flat sama, cuma yang bandingkan A dengan B ni dia dia maksudnya dia aktif lah dalam persatuan, dalam aktiviti-aktiviti yang ada dekat waktu masa dia degree lah. Okay. Jadi kalau kita lihat majikan dia akan ambil yang B lah. Sebab apa? Sebab hari ni kelayakan akademik yang kita ada ni dia tak cukup. Sebab orang pandai ramai. Okay. Jadi majikan dia akan cari satu ataupun maksudnya orang yang lebih baik lah. Sebab kalau macam kata contoh orang yang dia pandai dan juga dia ada aktif dalam persatuan, dia masuk join program khidmat sosial semua. Okay, jadi dia akan dapat satu ilmu yang mana dia tidak dapat oleh pelajar A tadilah. Sebab kalau pelajar A ni dia cuma belajar saja. Tapi kalau yang B ni dia dapat macam-macam. Dia dapat kemahiran dalam berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran apa pengurusan masa dan sebagainya lah. Jadi sebab tu lah untuk kita nak menjadi nak dapatkan pekerjaan, jadi kita kena jadi seperti pelajar yang B lah. Sebab kita kena sedar hari ni kelayakan akademik memang tak cukup. Okey, baik. Seterusnya, okey, untuk hari ni kita akan bincangkan lagi dua, apa kepentingan kemahiran berfikir dari sudut sosial dan juga kerohanian. Dan pada hari ni juga kita akan masuk ke topik yang baru iaitu dalam bab 3 lah. Kita akan bincangkan tentang kemahiran berfikir secara kritis.
ataupun berfikir secara kritis. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat pada zaman sekarang ni adalah zaman digital dan pasca moden lah, yang mana kalau kita lihat dengan adanya teknologi, contohnya macam internet, komputer, laptop, telefon pintar dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, banyak masalah-masalah yang baru dalam kehidupan sosial kita lah. Okey, contohnya seperti penggunaan internet tanpa batasan, sekatan yang membolehkan individu meneroka apa jua maklumat yang diingini. Dan kalau kita tengok kadang-kadang ada orang disebabkan internet ni dia boleh bercerai. Dan disebabkan internet ni dia boleh kita kata melanggar perjanjian ataupun melanggar ikatan perkahwinan. Dia pasang orang yang ketiga. Ini semua adalah kita lihat masalah-masalah baru dalam internet lah. Dan saya tak kata semua internet ni benda yang buruk, tapi ada juga benda kebaikan. Tapi disebabkan kita tak boleh nafikanlah dia punya keburukan. Contohnya macam kita lihat banyak maklumat-maklumat palsu. Contohnya macam dulu ada satu tular mengenai video bukan tular satu isu yang dia kata bahawa sotong tu daging sotong yang dekat jual dekat pasaraya tu ada orang mendakwa itu adalah daging babi. Jadi misal kata contohlah kalau kita ni tak menggunakan kemahiran berfikir kita. Okey, misal kata kita tak gunakan kemahiran fikir, kita dapat maklumat macam tu. Okey, adakah kita akan tapis ataupun berfikir secara mendalam ataupun kita terus sebar? Jadi sebahagian pada orang mungkin dia akan tapislah benda tu. Benda ni betul ke tak? Tapi ada sebahagian pada orang, kalau kita lihat ramai orang dia suka tekan butang share ataupun dia suka berkongsi. Walaupun dia tak tahu sejauh mana kebenaran benda tu. Okey. Jadi itu sebenarnya adalah satu masalah lah yang mana kita memerlukan kepada kemahiran berfikir. Supaya kita dapat tapis mana satu maklumat yang betul ataupun sahih dengan maklumat yang tak betul ataupun tak sahih lah. Okey. Dan dalam banyak lagi lah contohnya macam pornografi, keganasan melampau, lepas tu ada juga masalah dari segi pembunuhan, jenayah bunuh diri dan sebagainya lah. Dan kita tengok juga yang paling ketara pada zaman sekarang ni adalah adanya orang yang scam ataupun scammer. Okey, dan kalau macam dulu saya ingat masa lebih kurang 20 tahun lepas dah ada dah orang scam, tapi dia satu caralah kalau mungkin kamu boleh tanyalah mak ayah kamu skim cepat kaya kan. Dulu satu-satunya cara orang scam. Maksudnya dia disuruh melabur ke dalam satu skim ni, dia kata duit tu boleh berkembang. Okey, itu cara dulu, maksudnya cara satu tu je. Tapi sekarang ni kita tengok banyak cara orang nak menipu. Contohnya dia kata dia ni adalah anggota polis ataupun dia ni dari mahkamah, sekian. Dia kata ada tunggakan ada kes jenayah lah, lepas tu ada tunggakan cukai lah, apalah daripada LHDN. Okey, jadi misal kata contohlah, ni sebagai satu ilmu lah. Okey, contoh misal kata kalau kamu dapat ataupun ahli keluarga kamu dapat panggilan macam tu. Okey, jadi satu benda kamu kena ingat, kalau pejabat-pejabat kerajaan ataupun bank, dia tak akan buat satu urus niaga uh, secara atas telefon. Jadi misal kata contoh kalau dia call pun, tujuan dia adalah untuk misal kata contohnya dia nak ingatkan kita. Okey, contohnya kita ni ada satu kes kena saman. Okey, mahkamah dia cuma boleh call kita, dia ingatkan kita ada kes sekian, kena datang ke sekian-sekian. Sama juga kalau misal kata contoh bank. Okey, dia tak akan buat urusan melalui telefon macam tu. Dia akan suruh kita pergi ke bank lah. Kalau bank lah. Kalau misal kata LHDN, kita kena pergi ke LHDN lah. Jadi misal kata kalau urus niaga dekat dalam telefon ni, maksudnya itu adalah satu scam lah. Lepas tu ada pula scammer ni kadang-kadang hari Sabtu dan Ahad pun ada juga call. Sedangkan kalau kita fikir secara logik, kalau kita ni ada kemahiran fikir, kita boleh fikir, hari Sabtu dan Ahad ni, mana ada pejabat kerajaan buka? Tak buka, kecuali kalau hari Ahad tu, kalau beberapa negeri tu buka lah. Tapi contoh kalau hari Sabtu, mana ada pejabat kerajaan buka? Okay, tu kita boleh fikirlah. Tapi kalau misalnya kata kita ni tak ada kemahiran berfikir,
kita percaya. Dan kita tengok berapa ramai orang yang tertipu disebabkan oleh scammer ni. Tu salah satulah. Salah satu lagi ada kalau kita tengok scammer, dia kata, okey contohnya dia nak beli barang kita. Contohnya kita ni penjual barang lah. Okay, dia beli barang, dia pun bagi duit. Okey contoh harga barang tu adalah RM100 contoh. Okey, tapi dia kata bahawa dia dah bank in, katakanlah dia dah bank in sebanyak RM1,000 contoh. Maksudnya melebihi amount yang kita jual tu lah. Jadi dia pun suruh kita pulangkan balik duit dia. Dan tu adalah cara dia. Itu pun salah satu scammer juga sebenarnya. Tapi kalau kita jumpa orang jujur, taklah tipu. Tapi kebanyakan macam tu ada satu dia kata, kita katakan kaedah untuk orang nak tipu lah. Dan sebenarnya kalau kamu tengok cari-cari dalam YouTube ke ataupun internet, kamu boleh tengok sebenarnya ada beberapa cara lah sebenarnya orang nak scammer. Okay. Jadi sebab itulah kita kena menggunakan kemahiran berfikir lah. Dan masyarakat ni dia harus mempunyai pemikiran yang tegas, kuat dan arif dalam menapis segala maklumat yang diterima. Kita ni dalam kata lain, masyarakat ni perlu cekap, berfikir dan berpandangan luas supaya dapat membuat perancangan yang baik supaya dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan jalur kerutu akhlak. Ni contohnya misal kata, contohnya macam perjudian. Okey, kalau dulu kalau kita tengok kan orang berjudi, dia sama ada dia main daun teruk tu ataupun dia berjudi, dia pergi ke apa 4D ataupun Magnum yang Sport Toto tu. Okay, dia pergi kat situ dia tekan nombor. Itu cara dulu. Tapi kalau hari ni disebabkan kecanggihan teknologi, orang kalau nak berjudi tak perlu dah nak pergi Sport Toto tu tekan nombor. Tapi kita buka je internet. Maksudnya kita duduk dalam bilik pun kita boleh berjudi. Jadi sebab itulah kita kena tapis benda-benda tu. Maksudnya benda-benda kalau kita fikir dengan kita berjudi ni adakah mendatangkan keuntungan ataupun dia akan mendatangkan keburukan. Jadi kalau kita tengok orang berjudi ni, misal kata 10 orang yang berjudi, seorang je yang dia akan datang untung. Lagi 9 dia akan maksudnya dia tak untung lah, dia akan rugi. Jadi sebab tu kalau kita tengok sebenarnya kenapa judi ni diharamkan dalam Islam, sebab benda tu dia boleh memberi kemudaratan kepada kita. Sebab kalau kita tengoklah, kalau dalam masyarakat kita, disebabkan berjudi lah, ada orang yang orang lain, contohnya suami tu berjudi, okey, dia kalah. Jadi yang akan menjadi mangsa adalah anak dan juga isteri dia. Jadi sebab itulah kenapa dalam Islam dia melarang benda tu. Sebab benda tu dia boleh memberi kemudaratan kepada kita lah. Okey, baik. Itu dari sudut sosial lah. Jadi ingat sosial ni, sebenarnya sosial yang dimaksudkan dekat dalam kita punya perbincangan ni adalah masyarakat lah. Jadi bukan sosial yang maksudnya sosial yang pergaulan bebas tu. Tapi sosial kat sini adalah maksudnya bersama masyarakat. Okey, baik. Seterusnya adalah kita lihat tentang kepentingan kemahiran berfikir ni dalam aspek kerohanian lah. Okey, jadi kalau kita lihat kemahiran fikir ni merupakan satu tuntutan dalam agama Islam dan juga kepercayaan daripada agama lain. Dan kalau kita tengok dalam agama Islam, agama kita sendiri, agama Islam memang menyuruh penganutnya untuk berfikir. Kalau kamu kalau kamu buka dalam Al-Quran pun kadang-kadang ada ayat-ayat yang firman daripada Allah, dia suruh kita tengok gunung, kita tengok sungai, kita tengok burung-burung yang berterbangan, kita tengok lebah, kita tengok langit semua. Okey. Baik. Jadi sebenarnya kita apa yang disuruh? Maksudnya disuruh oleh Allah ni bukan sekadar kita tengok. Okey, salah satu kita kena bersyukur. Okey, itu betul. Salah satu juga sebenarnya daripada alam sekitar ni lah juga kita boleh pelajari sesuatu ataupun dapatkan sesuatu. Okey, saya bagi contoh. Ada setengah orang, kalau kita tengok, dia contohnya ada setengah orang dia tengok ulat bulu tu, dia sekadar tengok ulat bulu. Maksudnya ulat bulu tu ulat bulu lah. Tapi ada sebahagian orang, dia tengok ulat bulu tu dia boleh dapat idea. Maksudnya kalau kita tengok kan, contohnya saya bagi macam kereta api. Okey, kereta api ataupun komuter. Jadi kalau kita tengok sebenarnya cara kereta api tu bergerak,
ataupun komuter tu bergerak kan. Kalau siapa yang duduk KL Seremban, dia tahulah komuter KTM kan. Jadi cara dia bergerak tu, dia lebih kurang macam kalau kita tengok macam ulat bulu ataupun ulat bulu cas tu. Cara lebih kurang macam tu lah. Jadi maksudnya manusia ni dia melihat alam sekitar dan dia mendapat idea untuk nak mencipta sesuatu yang bermanfaat. Tapi misal kata contohlah kalau kita tengok sekadar tengok, jadi maksudnya kita tak dapat sesuatu lah. Sebab ada setengah orang okey dia tengok macam dia tengok burung. Dia tengok burung, ada orang dia tengok burung sekadar tengok burung lah, burung tu cantik. Tapi ada orang dia tengok burung tapi dia dapat idea. Macam mana dia nak cipta kapal terbang. Kalau kita tengok kapal terbang ni, dia orang cipta, dia adalah dia tiru cara burung tu terbang. Jadi burung ni dia sebenarnya kalau siapa yang ada belajar fizik, dia tahulah mungkin dia ada daya-daya lah, daya apungan lah, daya ada banyak-banyak daya lah. Jadi sebenarnya cara kapal terbang tu dia lebih kurang macam burung lah. Walaupun tak adalah kita tengok sayap kapal terbang tu macam tu. Tapi dia punya hukum dalam fizik tu dia guna macam tu. Sebab tu dah sebenarnya penting kita ni berfikir dari sudut aspek kerohanian. Dan kemahiran fikir ni dia mendapat satu pengiktirafan yang tinggi dalam Islam lah. Islam ni merupakan satu agama yang menggalakkan kemajuan dan pembangunan. Oleh itu manusia digalakkan untuk menggunakan akal dan kreativiti mereka untuk mempertingkatkan taraf hidup dan berusaha untuk mencapai kesejahteraan hidup dan dunia ni dan akhirat. Jadi kalau kita tengok Islam ni dia sebenarnya dia tak melarang kepada kita untuk meneroka sains dan teknologi ni. Dan kalau kita lihat pada zaman zaman keemasan tamadun Islam iaitu zaman keilmuan yang mana tamadun Islam ni dia banyak mencipta ataupun melahirkan banyak celik pandai lah. Bukan hanya sekadar celik pandai dalam bidang agama saja, tapi celik pandai dalam bidang macam contohnya perubatan, astronomi. Kita tengoklah ada dekat tamadun contohnya dekat Kota Baghdad tu, dia adalah satu pusat ketamadunan ilmu dulu. Dan juga kalau dekat Eropah di Andalusia. Andalusia ni dia terletak di Spanyol hari ni lah. Jadi dulu dekat Andalusia tu pun ada pusat kegiatan keilmuan. Ada pusat penterjemahan dan sebagainya lah. Jadi itu adalah antara kepentingan kemahiran fikir ni dalam aspek kerohanian. Baik. Jadi kita akan tengok beberapa contoh-contoh yang mana kita akan tengok contoh ni adalah berkaitan dengan isu semasa tentang tahap pemikiran rakyat Malaysia. Okey, baik. Kita tengok satu contoh ni. Yang ini adalah satu gambar yang mana menunjukkan pada waktu ni adalah waktu nak vaksin. Kalau tak silap saya, tahun 2020 ke 2021. Macam itulah yang masa mula-mula kita vaksin tu. 2021 kot tak silap. Ataupun hujung 2020. Jadi, ada sebahagian rakyat Malaysia ni, dia mempertikai. Kenapa sedut vaksin tu guna picagari biru. Tapi bila suntik guna picagari merah. Kita tengok benda remeh macam ni pun orang pertikai. Orang kata ni adalah benda teori konspirasi lah apalah. Lepas tu ada juga orang yang cakap kalau kita ni masuk vaksin dekat dalam dululah sebab saya ingat lagi benda tu. Ada orang kata kalau kita masuk vaksin dalam badan kita maksudnya kita ni masukkan chip dalam badan kita. Jadi kalau kita nak tahu chip tu ada ke tak, kita buka telefon, kita buka Bluetooth. Jadi kalau misal kata adalah chip. Tu benda-benda macam tu kita tengok tahap pemikiran masyarakat Malaysia tu macam tu. Tapi bukanlah semua macam tu. Sebab ada je yang tak percaya benda ni. Tapi ada yang berfikir macam ni. Baik. Contohnya kat sini. Contohnya ini adalah satu posting daripada seorang bekas artis lah iaitu Zul Yahya. Jadi Zul Yahya ni adalah seorang bekas artis. Jadi apa dia kata? Dia kata kami ibu bapa berhentikan anak-anak kami dari sekolah bukan kerana tak ambil berat masa depan mereka, tapi kami nak anak-anak kami lebih berjaya di akhirat kelak insya-Allah. Ilmu akhirat itu lebih penting dari segala-gala ilmu. Baik. Jadi sebenarnya posting macam ni
ini adalah satu gambaran lah pemikiran. Okey, saya bukan nak menyalahkan kepada Zul Yahya saja. Tapi kita lihat benda ni dia sama juga. Dia selain pada Zul Yahya ada juga orang-orang lain yang lebih kurang macam ni. Okey. Jadi sebenarnya memang betul kita tak nafikan sebenarnya ilmu akhirat tu adalah ilmu yang penting segala daripada segala ilmu. Tu memang kita tak nafikan lah. Sebab kalau kita tahu kita ni belajar tentang ilmu akhirat ni daripada sekolah rendah lagi. Daripada kafah. Tapi kita kena ingat sebab kita ni manusia. Jadi di samping ilmu akhirat tu kita kena seimbangkan juga dengan ilmu dunia. Sebab ada satu pepatah kot silap saya. Ke kata-kata macam itulah dia kata kalau kita ni nak bekerja, kita bekerja seolah-olah kita ni hidup selama 1000 tahun. Tapi kalau kita ni beribadat, seolah-olah kita ni beribadat ni seolah-olah kita akan mati lepas ni. Jadi kalau kita ambil daripada kata-kata tu, maksudnya sebenarnya uh, memang betul ilmu akhirat ni penting. Tapi di samping tu kita tak boleh lupakan juga ilmu dunia. Contohlah kalau macam kata kita hanya tertumpu pada ilmu akhirat, ilmu dunia kita tak tumpu. Jadi maksudnya tak adalah orang Islam yang berjaya mencipta yang berjaya dalam sains dan teknologi dan tak adalah orang Islam yang boleh cipta satu alat untuk nak mempertahankan negara kalau semua tumpu pada ilmu akhirat. Jadi sebab itulah sebenarnya salah satulah pemikiran yang ada dekat dalam masyarakat Malaysia lah. Okay, baik. Lepas tu ni, ini pun pasal vaksin juga. Jadi inilah maksudnya ada orang yang percaya bahawa dia adalah satu teori Illuminati. Okay. Tapi sebenarnya memang ada betul juga. Sebenarnya kalau kita tengok bagi pandangan saya memang kalau macam sebenarnya mungkin dia ada orang yang mengambil kesempatan untuk buat bisnes. Tapi kita tak boleh nak salahkan 100% semua benda tu adalah Illuminati. Sebab kalau kita tengok penyakit ni, dia akan dia setiap zaman memang akan ada penyakit lah. Dan juga wabak ni memang setiap zaman akan ada. Cuma beza dia kalau dulu tahap kesihatan ataupun kemudahan kesihatan dia tak berapa baik. Tapi kalau macam sekarang ni, lebih baik lah. Sebab kalau kita tengok, baca balik sejarah wabak yang berlaku kat dunia, ada yang pernah meragut sampai 36 juta orang, 50 juta orang. Dan macam banyak lah. Jadi sebenarnya benda tu memang tak nafikan. Tapi, maksudnya, orang ada juga yang ambil kesempatan. Tapi kalau kita nak kata benda ni adalah satu perancangan Yahudi, tak boleh lah. Sebab, maksudnya kita kena ingatlah benda tu. Maksudnya wabak ni dia akan sentiasa berlaku. Kiranya macam dalam 100 tahun ataupun 200 tahun memang dia akan berlaku lah sekali wabak macam tu. Okay, baik. Jadi itu adalah antara yang kita bincangkan lah untuk dalam bab 2. Okay, baik. Jadi itu saja untuk bab 2. Kalau ada soalan apa-apa nanti boleh WhatsApp lah saya. Sebab kita buat cara rakaman kan. Okay, baik. Jadi itu untuk bab 2. Kita akan sambung untuk bab 3 pula. Sekejap Okey, baik. Okey, bab 3. Okey, jadi dalam bab 3 ni kita akan membincangkan tentang pemikiran kritis. Okey, jadi apa yang dalam objektif pembelajaran untuk bab 3 ni, apa yang kita harap adalah yang pertama, pelajar dia dapat memberikan takrifan kemahiran kritis yang pertama. Yang kedua adalah pelajar tu dapat menyatakan ciri-ciri sikap pemikir kritis yang ada lah. Okay. Lepas tu di akhir perbincangan ni juga kita harap bahawa pelajar ni dapat kenal pasti tujuan dan apa halangan-halangan untuk kita ni nak menjadi seorang pemikir kritis. Dan yang terakhir sekali, pelajar ni bila kamu dapat bila kita dapat bincangkan tentang bab 3 ni, kamu dapat mengaplikasikan beberapa alat-alat pemikiran kritis dalam kehidupan seharian. Jadi maksudnya apa yang kita belajar ni bukan hanya kita masuk exam, lepas tu kita lupa. Tapi sebenarnya apa yang kita belajar ni, kita ingat untuk kita guna untuk dalam kehidupan kita seharian lah. Okay. Jadi ini adalah antara input ataupun poin-poin yang akan kita bincangkan lah. Yang pertama tentang definisi,
Kedua, mengenai ciri ataupun sikap pemikir kritis. Ketiga, tujuan. Keempat, halangan dan juga cara mengatasi. Kelima, teknik-teknik ataupun alat berfikir secara kritis. Okey, baik. Jadi pertama sekali kita akan tengok adalah definisi dululah. Okey, baik. Jadi kritis ni, dia sebenarnya dia adalah berasal daripada bahasa Yunani lah. Okey, Yunani ni apa? Yunani ni dalam bahasa Melayu kita panggil Yunani. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai Greece. Greece ni apa? Greece ni negara lah, sebuah negara. Yang mana dia terletak di Eropah. Dan Greece ni ataupun Yunani ni dulu ni adalah satu tamadun yang antara tamadun terawal lah di apa? Di Eropah ni. Dan dalam tamadun Greece ni dia banyak melahirkan banyak pemikir-pemikir. Jadi sebab itulah kita tengok kalau dalam bahasa Inggeris dia banyak ambil beberapa perkataan daripada Yunani, bahasa Yunani ataupun Greece, dan juga dia ada juga ambil perkataan daripada bahasa Latin. Okey, baik. Jadi kritis ni sebenarnya dia berasal daripada bahasa Yunani yang membawa maksud adalah dia berasal daripada perkataan kritikos. Okey, apa kritikos tu? Okey, kritikos tu maksudnya adalah mampu menilai. Di kritikos tu maksudnya mampu menilai. Ingat kalau misal kata ada soalan ke tanya, okey apa daripada mana apa kritis ni apa? Okey, kritis ni adalah mampu menilai lah. Kritis ni adalah berasal daripada perkataan Yunani iaitu kritikos. Okey, baik. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mampu menilai ni? Jadi maksud mampu menilai ni kita mampu menilai sesuatu perkara tak kira lah sama ada perkara tu ke atau berita, idea yang kita terima. Okey, baik. Jadi kenapa pemikiran kritis ni ada? Kenapa pemikiran kritis ni dicipta? Okey, baik. Jadi pemikiran kritis ni dia dicipta adalah untuk nak menghindari berlakunya kesilapan, kekeliruan dan andaian-andaian yang salah. Okey, baik. Contohnya macam ni. Contohnya, okey, katakanlah kamu pergi ke pasaraya. Okey, kamu pergi pasaraya. Kamu nak beli roti. Contoh nak beli roti. Okey, baik. Jadi, kalau kamu nak beli roti, okey, apa yang kamu akan buat? Baik. Jadi kalau kita ni orang yang berfikir secara kritis, kalau kita nak beli roti, kita akan buat adalah kita akan semak dulu uh, tarikh luput roti tu. Itu yang pertama lah. Yang kedua kita akan tengok keadaan roti tu. Sebab kadang-kadang ada je roti yang mungkin tarikh luput dia lambat lagi. Tapi dia ada kulat-kulat. Ada lah tapi jarang lah. Okey. Baik. Jadi maksudnya itu adalah kritis lah tu. Maksudnya kita tengok benda tu. Kita boleh menilai. Bila kita berfikir secara kritis, kita dapat menghindari kesilapan. Maksudnya kesilapan macam mana? Contohlah, kita ni pergi pasaraya, kita tak berfikir secara kritis. Kita akan beli roti, kita akan ambil saja. Kita tak tengok pun keadaan roti tu macam mana, buruk ke tak, tali luput dia macam mana. Ataupun kita nak beli tin Milo. Kita nak beli Milo yang tin tu kan. Kalau kita tak berfikir secara kritis, kita main ambil je Milo. Kita tak tengok keadaan tin tu kemek ke macam mana, bocor ke dan sebagainya. Jadi itulah uh, pemikiran kritis lah. Maksudnya tujuan adanya pemikiran kritis ni adalah untuk nak menghindari daripada kita ni melakukan kesilapan macam tadi lah. Ataupun kekeliruan. Dan juga kita dapat hindari pada andaian-andaian yang salah. Contoh macam mana kekeliruan? Saya kata contoh macam ni lah. Okay. Ada orang dia sebar kabar angin. Dia kata bahawa vaksin ni ada chip. Tu ada chip. Okay, kita pun fikirlah secara logik. Macam mana dalam cecair tu ada chip? Tapi kalau misalnya kata kita tak fikir secara kritis atau kita tak mampu menilai, jadi maksudnya kita percayalah benda tu. Sama ada orang kata dalam vaksin tu ada chip ke tak, jadi kita percaya. Jadi itulah kenapa tujuan pemikiran kritis ni ada. Okey, jelasan setakat ni. Jadi maksudnya kat sini, dalam pemikiran kritis ni kita akan membuat satu pertimbangan
baik buruk tentang sesuatu perkara, idea, konsep ataupun pendapat dan tidak menerima secara bulat-bulat. Contohnya macam ni. Okay, ada orang kata sistem kapitalis ni bagus. Ada orang kata pula sistem komunis ni bagus. Baik, jadi kalau kita ni orang yang mampu menilai, apa yang kita akan buat? Okay, kita akan tengok dulu apa kebaikan kapitalis ni, apa keburukan kapitalis ni. Okay, lepas tu kita pun senarailah sekian-sekian apa kebaikan dia, apa keburukan dia. Okay. Lepas tu kita tengok pula komunis ni. Okay, apa kebaikan komunis, apa keburukan komunis. Okay, jadi kita akan senaraikan lah. Jadi maksudnya sebelum kita nak buat pemilihan tu, ataupun kita nak terima pendapat orang, orang kata contohnya orang kata komunis ni bagus. Jadi maksudnya kita buat, sebelum kita buat pertimbangan tersebut, kita senaraikan apa yang kebaikan, apa yang bukan. Saya kata contoh, ada banyak benda yang baik, maksudnya kita setujulah. Tapi kalau macam kata banyak benda yang buruk kita jumpa, jadi kita tak setujulah, tapi kita tak terima benda tu secara bulat-bulat. Satulah kalau tengok dari segi apa, buat perbandingan dari segi idea. Okey, baik. Contoh yang lain yang paling mudah. Okey, saya kata dekat satu pasar raya, okey, ada tiga jenis susu. Tiga jenis susu segar. Yang susu nasi ready tu kan, susu segar. Okey, baik. Yang jenama A, harga dia murah. Okey, jenama B, harga dia sederhana. Maksudnya dia tak murah sangat, tak mahal sangat. Okay, harga C, produk C, harga dia mahal sikit banding A dengan B. Baik, katakanlah contohnya macam ni. Okay, ada seorang ni, dia pergi ke pasar raya tadi, dia pun ambil susu yang harga A. Baik, jadi masa dia ambil tu, dia buat pertimbangan dia lah. Kenapa dia ambil susu A? Dia kata mungkin dalam pertimbangan dia, susu A ni dia harga dia murah. Dia tak mampu untuk nak beli susu yang mahal. Okay, itu adalah satu pertimbangan dia lah. Baik, kemudian datang pula orang yang kedua. Orang kedua dia beli susu yang jenama B tadi. Baik, jadi susu yang jenama B tu, okay, dia pun kata, okay, kenapa dia pilih jenama B? Okay, dia kata, kalau dia pilih jenama A, dia kata A ni harga dia murah. Jadi dia kata, jadi pada pandangan dia kalau murah ni bagi dia kurang berkualiti. Okey. Jadi kalau macam C pula dia kata harga C ni dia macam mahal sangat, dia tak mampu. Jadi dia ambil lah yang B tu. Lepas tu macam kata yang orang ketiga pula. Orang ketiga dia akan ambil macam kata susu yang C. Kenapa dia ambil susu C? Dia kata dia ni mampu. Dia kata hujah dia kata dia ni mampu untuk nak beli susu yang C, dan dia kata dia lebih pentingkan kualiti susu tu berbanding pada duit. Sebab dia kata dia ni orang kaya, dia mampu lah benda tu. Jadi itu adalah sebenarnya satu pertimbangan lah. Dan sebenarnya kita ni secara tak sedar, sebenarnya kita dalam kehidupan kita memang kita buat melakukan pemikiran kritis ni. Cuma kita tak istilahkan benda tu kritis lah. Sebab apa? Sebab benda tu kadang-kadang kita tak sedar kan. Jadi itu adalah tentang pemikiran kritis. Okey, baik. Seterusnya kita tengok ciri-ciri pemikiran kritis. Okey, ciri yang pertama, orang yang berfikir secara kritis ni dia tak mudah untuk nak terus menerima ataupun bersetuju dengan sesuatu perkara lah. Maksudnya misal kata ada orang kata sekian-sekian, okay, dia tak mudah untuk nak terima satu perkara. Okay, contohnya macam ni. Katakanlah ada kawan kamu kata kereta Honda ni, contoh Honda Civic kan. Honda Civic ni kata kereta Honda Civic ni bagus. Teknologi Jepun semua cekap semua kan. Jimat minyak contoh. Tapi kalau kamu ni berfikir secara kritis, kamu akan pertimbangkan dulu baik-baik. Jadi memang betul, pada pandangan kamu memang betul kereta Honda Civic ni memang bagus lah. Maksudnya kereta dia laju, teknologi Jepun kan. Tapi kamu kena pertimbangkan juga keburukan dia. Okay, apa keburukan dia? Okay, katakanlah keburukan dia, kereta Honda Civic ni harga dia terlalu mahal. Okay, dan kamu sebenarnya tak mampu nak beli dengan gaji kamu lah. Ataupun dengan pendapatan kamu tak mampu. Jadi
itu adalah satu pertimbangan lah. Maksudnya kamu tak mudah untuk nak terus terima ataupun setuju dengan satu perkara. Memang betul. Kereta Honda tu bagus. Tapi kamu kena ingat, mungkin dari segi kemampuan kamu tak mampu. Jadi maksudnya kamu pun cari kereta yang lebih murah. Contohnya macam Myvi ke Azia, contoh macam tu lah. Okay. Baik, seterusnya ciri-ciri pemikiran kritis juga. Untuk kita nak jadi pemikir kritis ni, kita kena berfikir secara mendalam dan memberi pertimbangan yang serius tentang satu idea. Contohnya macam inilah yang saya bagi contoh. Ada orang kata apa? Uh, Okey, fahaman kapitalis ni bagus. Okey, dia katalah, okey, apa bagus kapitalis ni? Kapitalis ni dia katalah dia bagi poin 1, 2, 3, 4. Okey, tu kebaikan dia. Okay. Lepas tu, tapi ada orang kata, sebenarnya yang bagus fahaman untuk manusia ni adalah komunis. Okay, dia kata kenapa komunis? Okay, dia pun senarai 1, 2, 3, 4. Jadi maksudnya, walaupun orang bagi tahu benda tu, tapi dia akan fikir juga. Okey, selain daripada kebaikan yang kawan dia bagi tahu, mungkin ada juga keburukan dari segi fahaman kapitalis. Dan mungkin ada juga keburukan dari segi fahaman komunis. Jadi dia akan berfikirlah secara mendalam sebelum nak buat pertimbangan. Okey, contohnya lain. Contohnya macam misal kata kamu nak cari pasangan kamu nanti. Jadi kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu nak cari wanita, contoh kalau kamu lelaki, kamu nak cari wanita yang berkejaya ataupun wanita yang tak berkejaya. Okay, baik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dua pilihan ni, masing-masing dia ada kebaikan, ada keburukan. Contoh kalau wanita berkejaya, dia tak terlalu bergantung dengan kamu. Jadi mungkin dia boleh berdikari lah. Jadi mungkin tu boleh jadi kebaikan setengah orang ataupun dia boleh jadi keburukan. Okay. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau wanita yang terlalu berdikari ni, dia jadi macam tak takut dengan kamu. Sebab apa? Dia tak bergantung dengan kamu. Contoh. Okey, manakala kalau wanita berkejaya pula, okey, jadi dia akan bergantung kepada kamu. Maksudnya dia akan dia mengharapkan kamu lah. Itu mungkin dari segi kebaikan setengah orang. Tapi keburukan dia disebabkan dia tak ada berkejaya, dia duduk kat rumah, dia kamu mungkin dari segi pendapatan kamu agak sakit sikit lah. Sebab kita tengok pada zaman sekarang ni kos harga hidup sangat tinggi. Jadi maksudnya antara dua benda ni kita akan fikir secara mendalam sebelum kita nak buat pertimbangan tentang satu idea. Sama ada kita nak cari pasangan wanita ataupun pasangan yang berkejaya ataupun pasangan wanita yang tak bekerja, contoh. Itu pemikiran kritis lah tu. Okay. Jadi pemikiran kritis ni dia melibatkan kepada 3 jenis aktiviti mental, iaitu analisis, tafsiran dan penilaian. Okay. Ia juga meliputi proses-proses pemikiran lain yang berkaitan untuk mencapai satu kesimpulan. Jadi maksudnya kalau analisis ni kita analisis lah benda tu. Okay, contohnya kita nak beli apa nama? Kita nak beli telefon smartphone. Okay, jadi kat situ kita analisis dulu. Okay, macam kata contohnya kita ni jenis yang suka main game. Okay, jadi apa ciri yang kita akan cari? Jadi mungkin kita akan cari jenis storage yang besar contoh. Tapi macam kata contoh kita ni kita tak suka main game. Jadi kita tak pentingkan storage dengan grafik card tu semua. Okay, tapi kita pentingkan adalah kamera. Sebab kita suka tangkap gambar. Jadi tu adalah analisis lah. Dan tafsiran pun lebih kurang macam tu juga. Sebenarnya tiga benda ni dia lebih kurang. Tapi kalau penilaian ni dia ada beza sikit. Okay, kalau penilaian ni sebenarnya kalau kita tengok contohnya macam ni. Kamu nak beli kereta Honda ataupun mana-mana kereta lah. Okay, kalau kita tengok kalau kereta ni, sebelum kita nak beli, dia akan ada bahagian dia sudah ada pelanggan. Jadi kenapa dia sudah keluar ada? Supaya kita ni dapat buat penilaian dulu. Sebelum kita nak beli ataupun nak gunakan kereta, kita dapat rasa lah. Sebab macam ada setengah orang mungkin dia rasa kereta, contoh dia memang minat kereta tu, tapi dia rasa bila dia dah naik, dia dah cuba, sebenarnya kereta tu tak sedap ataupun tak kena dengan jiwa dia. Macam tu. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia pentingkan jiwa kan. Sebab itulah adanya bahawa pemikiran kereta ni melibatkan kepada 3 aktiviti. Okey, baik. Seterusnya sebenarnya ciri dalam pemikiran kritis ni juga ini perkara yang kamu kena ingat, iaitu dalam pemikiran kritis penghujahan ni adalah satu aspek yang paling diutamakan. Maksudnya penghujahan macam mana? Contoh kalau kita nak bersetuju dengan satu pendapat, kita kena memberi alasan untuk kita nak sokong pendapat tersebut. Ataupun kita tak bersetuju dengan satu pendapat, kita kena bagi satu alasan untuk kita tak bersetuju dengan pandangan tersebut.
Okey, contohnya macam ni, saya bagi satu situasi. Okey, kamu diberi pilihan, kamu nak beli rumah, kamu diberi pilihan, okey, ada 2 pilihan. Yang pertama, pilihan pertama adalah kamu nak beli rumah, rumah tersebut adalah, harga yang murah, tapi lokasi dia dekat dengan sungai. Okey, rumah yang kedua pula, harga dia mahal sikit daripada rumah pertama, tapi dia lokasi dia jauh pada sungai. Okey, baik. Jadi, antara 2 pilihan ni kalau kita tengok mungkin, ada orang yang akan pilih yang A dan saya rasa ramai orang yang pilih B. Okey, baik. Contoh, yang pilih A. Okey, jadi kenapa orang yang pilih A, kenapa dia nak pilih rumah yang murah tapi dekat dengan sungai? Okey, jadi mungkin dia akan bagi hujah dia lah. Dia ni sebenarnya suka memancing, jadi mungkin dia boleh memancing, contoh. Itu hujah lah tu. Okey, ataupun, dia kata, dia ni sebenarnya tak berkemampuan sangat nak beli rumah yang mahal, jadi dia ambil lah rumah yang murah. Okey, jadi tu hujah juga boleh diterima. Okey, ataupun dia kata, eee, dia pilih rumah dekat dengan sungai ni. Okey, jadi misal kata contohlah rumah dia tak ada air, jadi dia mudah ambil air dekat sungai je. Tak perlu susah-susah, contoh. Okey, tu hujah jugalah tu sebenarnya. Okey, baik. Manakala yang B pula, contoh yang B. Okey, kenapa kamu pilih rumah yang B ni? Okey, orang yang pilih rumah B ni dia kata, kalau, dia tak kisah pun beli rumah mahal, asalkan dia tak nak beli rumah yang dekat dengan sungai sebab apa? Dia takut banjir. Jadi nanti nak jadi satu masalah pula dekat dia, barang-barang rosak lah, apalah. Okey, jadi itu pun penghujahan juga. Okey, jadi sebenarnya dalam kritis ni, kita bukanlah nak tahu siapa betul siapa salah. Tapi yang penting adalah, sekiranya contoh kita bersetuju dengan satu pandangan ni, kita maksudnya dalam penilaian kita, kita ada hujah kita. Kita bukanlah kita memilih satu benda ni ataupun kita tak memilih satu benda ni disebabkan kita tak ada hujah apa-apa. Sebab macam ada setengah orang dia macam tu. Okey, contohnya macam ni. Saya tanya, "Okey, kenapa kamu nak sambung belajar ni?" Okey, lepas tu dia berkata, "Saya sambung belajar ni sebab saya tengok kawan saya masuk college Unity. Jadi saya pun nak ikut kawan saya." Contoh. Okey. Jadi itu kita tak boleh kira sebagai satu penghujahan lah. Sebab apa? Sebab dia dia ikut kawan dia. Okey, contoh misal kata contohnya kawan dia tu tak apa? Okey, contoh misal kata kawan dia tu tak pindah daripada college Unity contoh ataupun keluar. Okay. Jadi adakah dia akan stay dekat situ ataupun dia akan pindah? Jadi sebab itulah kita tak terima macam tu. Maksudnya kalau misal kata kamu nak beli kereta, okay, kamu ikut orang. Jadi sebenarnya kalau boleh jangan ikut orang lah. Melainkan kamu ada hujah kamu sendiri. Kenapa kamu ikut? Maksudnya kamu ikut jangan secara membabi buta lah. Okay. Baik. Jadi pemikiran kritis ni dia bersifat kreatif, penilaian, analisis dan juga logik. Jadi itu adalah fikiran secara kritis lah. Okey, seterusnya kita tengok sikap pemikir kritis yang baik. Okey, baik. Yang pertama sikap pemikir kritis yang baik adalah dia berfikiran secara rasional. Okey, macam mana berfikir secara rasional ni? Dia berfikir secara matang. Okey, dan dia dalam misal kata dalam membuat satu pilihan ataupun dia tak suka dengan satu benda ni, maksudnya dia ada sebab-sebab dia lah. Okey, jadi macam mana sebab-sebab tu boleh wujud adalah daripada penelitian dia pada pengalaman masa lalu ataupun dia menilai daripada pandangan orang ataupun dia belajar dengan satu benda tu. Okey, contohnya macam ni. Kamu nak beli satu telefon, nama telefon tu Poco M3. Poco ni adalah satu anak syarikat daripada Xiaomi lah. Okey, baik. Jadi kamu nak beli telefon tu, kamu tanya dulu pandangan orang. Okay. Macam kata dalam 10 orang yang pernah guna Poco. Ataupun kamu tengok kat YouTube kan. Okay. Orang kata mungkin daripada 10 tu dia kata 8 orang yang guna Poco ni. Dia kata telefon ni dia tak bagus. Cepat rosak lah. Apa benda lah. Contoh. Contoh. Okay. Jadi maksudnya itu adalah sikap kritis yang baik lah. Jadi maksudnya dia akan fikir secara rasional. Sebelum nak buat keputusan tu dia akan menilai dulu daripada segi mungkin daripada pengalaman dia ke ataupun mungkin dia boleh dapat penilaian tersebut daripada pandangan orang. Okey, baik. Yang seterusnya, pemikir kritis yang baik juga, dia mampu untuk nak pertimbangkan dan memutuskan kesahihan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak lain. Jadi maksudnya contohnya kalau orang kata A, kita jangan mudah
untuk nak terus bersetuju dengan pendapat Allah. Tapi kita kena pertimbangkan dulu. Sama ada dia ni kata betul ke tak. Contohnya yang pasal vaksin kan, orang kata itu adalah satu chip. Jadi maksudnya kita kena pertimbangkan betul ke orang kata vaksin tu chip. Contoh. Contoh macam itulah. Okey, baik. Seterusnya, orang yang berfikiran secara kritis ni, dia kena ada sikap ingin tahu dan minda terbuka. Okey, kenapa kena ada sikap ingin tahu dan minda terbuka ni? Okey, sebab kita nak buat penilaian ataupun kita nak berfikir secara kritis, kita kena dapatkan maklumat-maklumat lah. Contohnya macam kita nak beli kereta kan. Kita nak beli kereta sama ada kereta Azia ke ataupun kereta Azza. Jadi, sebelum kita nak buat satu pilihan tu, kita kena dapatkan banyak maklumat. Jadi, cara untuk kita dapat maklumat ni adalah dengan kita sikap minda yang terbuka. Kalau kita berfikiran secara minda tertutup, jadi kita tak dapatlah nak dapat maklumat tersebut. Okey, baik. Seterusnya, kita dalam fikir secara kritis, kita kena utamakan kejituan, objektif dan inginkan kejelasan yang tepat. Maksudnya kat situ, kita kena, kita ni orang pemikir kritis yang baik, dia akan utamakan benda tu tepat 100%. Bukanlah benda tu tepat 70%, 30 atau lagi tak tahu. Tak boleh lah, dia kena tepat 100%. Okay, itu adalah berfikir secara kritis lah. Okay, baik. Seterusnya adalah orang yang berfikir secara kritis ni, sikap pemikir kritis yang baik, dia kena sentiasa mencari alternatif. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok dalam pilihan kita ni, tak semestinya semua yang kita nak buat ni, dia akan berjalan dengan lancar lah. Okay, contohnya kamu nak buat satu program khidmat sosial. Okay, katakanlah program khidmat sosial yang kamu nak buat tu, kamu nak pergi ke rumah anak yatim dekat Rembah. Okay, perancangan kamu macam tu lah. Okay, tapi kalau kamu fikir secara kritis, okay, katakanlah tiba-tiba pada program kamu tu, kamu tak dapat nak buat. Okay, sebab apa tak dapat nak buat? Sebab macam kata kamu tak boleh nak keluar daripada Korea sebab mungkin kes COVID-19 meningkat. Okay. Jadi, kamu kena cari alternatif yang lain lah. Okay, alternatif yang lain, kamu boleh buat satu program plan B. Kamu buat satu program menyantuni pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan di College Unity. Itu contoh lah. Okay. Okay, contoh yang lain. Contoh yang lain macam katalah. Kalau kamu bekerja. Okay, kamu bekerja, tapi pada, biasanya kamu bekerja, kamu naik motor. Okay, tapi pada hari tu, kamu bekerja naik motor, hujan. Jadi, adakah, kalau kamu ni berfikir secara kritis, adakah kamu akan tak pergi kerja sebabkan hujan? Ataupun mungkin kamu akan cari alternatif yang lain? Alternatif yang lain apa? Mungkin kamu boleh naik kereta ke, ataupun tumpang kawan ke, ataupun mungkin boleh naik bas ke untuk pergi ke tempat kerja. Jadi maksudnya orang berfikir secara kritis, dia kena cari alternatif yang lain dah. Okay, baik, seterusnya adalah orang yang fikir secara kritis ni, dia kena sensitif juga terhadap perasaan orang lain. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau dalam kita berfikir secara kritis,